Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar chapter yang baru, chapter 5, iaitu Center of Gravity and Centroid. Okey, di mana dalam chapter ini ia merangkumi 3 subtopik, yang mana untuk hari ini saya akan cover subtopik yang pertama, iaitu Center for Gravity and Mass. Kemudian pada video yang akan datang saya akan cover lagi 2 subtopik ini, iaitu Centroid for Body dan juga Centroid for Composite Bodies. So, Center of Gravity boleh didefinisikanlah ataupun dengan cara ayat mudahnya, dia adalah Center of Gravity. Biasanya dalam kita letakkan dia short form G, is the point which locates the resultant weight of a system of a particle. Okay, sebab gravity kan, seperti gravity dia akan mesti berkaitan dengan weight lah. Okay, so the weight of the particle is considered to be parallel for system. Okay, inilah sebab weight for system mesti parallel. Okay, and then the system of weight can be replaced by a single weight acting at the center of the gravity. Sebab dia adalah bila kata single weight, dia umpama macam dia punya resultant weight. Okay, so macam mana gambaran center of gravity tu? Okay, kita tengok next slide. Okay, let's say you ada one kind of force system, di mana ni adalah weight of force system. Okay, you ada W1, weight 1, weight 2, W2 and Wn lah. So, let's say dalam sistem banyak weight and then pada weight ini kita nak dia become center of the gravity lah kat sini. So, kita assume dia berada di situ. Okay, jadi setiap weight 1, weight 2 dan juga weight n ni, dia ada dia punya orang kata kedudukan lah pada pasti X, Y dan juga Z. Okay, X, Y dan juga Z. So kalau nak tengok lagi dekat dia punya kedudukan, sebenarnya end up kita nak carikan dia punya center ataupun kedudukan, di mana center of gravity itu berlakulah dengan kedudukan Y bar, Z bar dan juga X bar. Okay, so untuk dapatkan kedudukan ataupun location bagi setiap X, Y dan Z itu, kita akan menggunakan formula. Okay, so dalam chapter 5 ni you akan dapati banyak sangat formula dalam chapter inilah. So, formula untuk total weight ni, ini adalah formula untuk total weight. Tapi nak cari dia punya location dia adalah dengan mendarabkan X. Contohlah kalau X location kan, X dengan weight tersebut. So, kalau kita tengok pada yang figure sebelum ini, dia ada weight 1, weight 2, weight n ataupun weight 3 dan seterusnya lah. So nak cari allocation dia kat sini, you kena tahu kita ada X bar dan juga X curl yang di atas ni. So dia berbeza. X bar ni bermaksud location bagi X location bagi keseluruhan. Okay, keseluruhan bagi force system tersebut lah. Macam kita carikan dia punya resultant X location. Okay, sama juga dengan Y bar, dia punya resultant untuk Y location, dan juga Z bar, dia punya resultant untuk Z location. Okay, that's sebab kat sini dia bagi definition. X bar, Y bar, Z bar is a coordinate of the center of gravity. Maksudnya kita dapatkan dia punya resultant. Sebab tadi kan kita cakap definition dia, center of gravity ni kita nak jadikan sebagai resultant weight system kan. Okay, so dia punya formula mudah, iaitu dengan mendarabkan kedudukan dan juga weight pada satu-satu weight itulah. Okay, so inilah
formula dia. Okay. Kalau macam tadi X bar, Y bar dan Z bar kan. Okay, kalau X ke X curl, Y curl and juga Z curl ni, dia adalah coordinate of the particle lah. Maksudnya kat mana benda tu berlaku kan. Macam tadi you ada ni W1. Okay, so I tu adalah menggunakan, let's say like dia W1 ke W2 ke. So kat sini let's say lah kita ada mana kedudukan, contohlah you punya axis adalah X, ni Y dan juga sini Z. So W tu kedudukannya daripada X berapa? So X dia berapa? So Y dia berapa? Contohlah kalau dia ada kedudukan dalam bentuk 3D kan. Kedudukan Y dia berapa? Untuk kedudukan Z dia macam mana? Okay, so kena tengok. Ini adalah simplify daripada formula yang tadi, di mana bila you nak cari center of weight tu, you kena dapatkanlah dia punya X bar, Y bar dan juga Z bar. Jadi yang tadi kita belum dapatkan. Kalau tengok contoh yang tadi okay, ini adalah location dia, baru location, belum dapatkan the actual location bagi keseluruhan. Jadi sebenarnya 3 formula yang ini yang pertama, kedua dan juga ketiga ni baru permulaan untuk kita dapatkan the whole location untuk resultant weight tersebut. So daripada sini adalah untuk you dapatkan masukkan dalam formula yang ini. So ni adalah you punya main formula untuk dapatkan center of weight. So yang tadi tu, yang 3 tu adalah yang ni lah. Yang ini sebenarnya. Okay, baru yang ini. Yang tadi yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Tetapi untuk dapatkan, biasa soalan dia tak akan minta you carikan formula atau carikan kedudukan X location saja. Maksudnya bila dikata find the location of center of weight, okay, ataupun center of mass, center of volume. So ini adalah formulanya. Okay, di mana X bar kamu, okay, X bar kamu, kita dapatkan total force system yang ini. Yang pertama perlu dibahagikan dengan total weight. Okay, ni adalah you punya total weight. Okay, total weight. Sama jugalah bagi ke location untuk Y dan juga Z. Okay, so tolong jangan confuse. So, bila nak cari center of weight, inilah formula yang utama yang you perlu gunakan. Okay, tapi kaedah dia first kena cari dululah equation pertama, equation kedua dan juga equation yang ketiga. Dapatkan tu and then baru you boleh dapatkan actual location center of weight. Okay, yang ini center of mass, sama juga macam center of weight, tetapi dia menggunakan mass. Okay, mass. Formula masih juga sama. Bila dikata center of mass atau center of weight, formula tetap sama, iaitu summation mass ataupun weight didarabkan dengan dia punya location dan dibahagikan dengan total mass ataupun total weight lah. Macam ni total mass sebab dia nak center of mass. Okay, so sila baca soalan betul-betul dia nak apa. Dan biasanya kalau you tengok figure tersebut dan information yang diberikan, you boleh dapatilah. Sometimes soalan dia bagi kamu dalam bentuk mass ataupun data tu dalam volume mass, tetapi soalan dia minta kamu dapatkan weight. Okay, so kena ada conversion unit di situlah. Okay, so ini adalah center of gravity and centroid for a body. So macam mana kalau kita combinekan center of gravity and centroid of a body? So nanti next slide ni you kena considerkan a body to be a system
of an infinite number of particles. Okay, macam mana tu? So macam ni lah, let's say yang berwarna biru ini, okay, circle yang warna biru ini adalah composite body. Okay, contoh composite body. So dalam composite body tu dia punya gravity. Okay, gravity center dia. Okay, dengan force W ke bawah. So let's say lah dalam composite body warna biru ini kita nak kirakan at one certain location, iaitu di sini. Okay, di situ. So di situ dia adalah dia punya kedudukan air partikel dia lah, iaitu kita akan dapati dia dalam bentuk dW ke bawah. dV ni adalah dia punya volume lah. Okay, so baca soalan betul-betul sama ada dia nak weight ataupun volume. Okay, so dalam kedudukan yang certain location ni dia punya jarak Y curl dan juga X curl dan juga Z curl. Okay, kat situ you kena cari, dapatkan lah, tentukan lah macam dia seolah-olah macam you punya koordinat. Sebab bila nak cari dia punya kedudukan location, you kena tahu, you kena dapati X curl ni darabkan dengan W. Okay, ataupun bukan W, sebab sekarang ni dia pada certain point. So X curl darabkan dengan WV. So kat sini bila WV masuk akan ada kamera akan berlaku. So tengok macam mana formula dia. Okay, so yang ini sama macam yang tadi. So rasanya untuk center of gravity and centroid ini dia formula dia sama je macam ni. Okay, cuma nanti ada satu part di mana kalau you ada composite body pada certain location, you perlu buat kameran lah. Okay, sebab dia bukan solid punya equation, dia dalam bentuk kameran. Okay, so ini yang saya katakan tadi pada figure yang tadi, di mana you perlu adakan kameran lah. Okay, kameran sebab dalam rigid body tersebut, let's say macam ni tadi. Okay, anggaplah benda dalam bentuk 3D, you nak buat pada certain point. Okay, certain location. Okay, so certain location ni dia punya dW. Okay, dengan location X curl, Y curl and juga Z curl. Okay, so you kena kamerkan lah. So ini adalah kameranya, tapi kalau you tengok sama je, dia masih lagi dalam keadaan X curl W. Cuma kat sini dia nak pada certain location, dia akan jadi dW. Okay, dan pun dia perlu dibahagikan dengan kameran dW. Okay, so ni adalah center of gravity of a body. Let's say lah ada mungkin equation tu dibagi dalam bentuk you punya volume ni dalam bentuk lambda dV. Ni pun perlu dibagikan dengan lambda dV. Samalah for the rest lah.